Menurut catatan sejarah Cina, Kerajaan Champa dipercaya telah wujud pada abad ke-2 Masihi. Namun kerajaan ini disebut dengan nama Lin Yi. Istilah Champa pula wujud buat pertama kali pada abad ke-7 Masihi yang tercatat dalam dua prasasti Sanskrit yang dijumpai di selatan Vietnam Tengah. Penemuan ini juga menjadi bukti yang memperlihatkan kerajaan Champa sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai ketamadunan tinggi di Asia Tenggara pada suatu ketika dahulu. Dari segi geografi, lokasi kerajaan Champa terletak di sebuah timur semenanjung Indochina atau pantai timur Vietnam pada masa kini. Kerajaan ini juga terletak di kawasan dataran rendah dengan pantai yang sempit dan kawasan pergunungan di bagian belakang. Air sungai mengalir dari pergunungan tersebut dan membentuk lembah-lembah yang subur dan sesuai untuk dijadikan sebagai tempat pertanian oleh masyarakat Champa. Setiap daerah dalam kerajaan Champa dipisahkan oleh lembah-lembah tersebut. Keadaan ini telah membentuk 5 daerah dalam kerajaan Champa, yaitu Panduranga, Kautahara, Vijaya, Amaravati, dan Indrapura. Perkembangan kerajaan awal orang Champa adalah dalam beberapa aspek, termasuklah aspek sosial, ekonomi, seni bina, agama, dan kebudayaan, serta beberapa faktor luaran. Dari aspek sosial, kerajaan Champa telah diasaskan oleh orang Melayu Cham yang merupakan salah satu kumpulan etnik terbesar dalam rumpun Australasia dan mempunyai hubungan yang dekat dengan masyarakat Melayu. Orang Cham telah diletakkan dalam kumpulan etnik Melayu Polinesia dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka. Selain Cham, terdapat lagi beberapa etnik lain di Vietnam yang bercakap bahasa yang berkaitan dengan rumpun bahasa Melayu Polinesia, yaitu Churu, Ede, Giarai, dan Raglai. Kerajaan Champa juga berkembang dengan sangat baik dalam aspek ekonomi, di mana mereka telah mengasaskan Empire Champa di Vietnam dengan kegiatan utama mereka dalam bidang perdagangan. Zaman keemasan Champa ini dicapai semasa pemerintahan Raja Pritin Travarman II dan Jaya Simhavarman II yang menyaksikan kemakmuran kerajaan Champa yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ibu pejabat pentadbiran mereka yaitu Indrapura telah berkembang menjadi metropolis yang maju hasil daripada pelabuhan di sana yang berfungsi sebagai hub untuk lalu lintas perdagangan antara bangsa. Antara produk daripada kerajaan Champa yang didagangkan termasuklah gading badak sumbu, tanduk, kulit kura-kura, mutiara, burung barak dan bulu burung raja wali, serta rempah ratus dan kayu aromatik yang merupakan antara keperluan masyarakat Cina dan tamadun antara bangsa yang lain. Terdapat juga beberapa pusat bandar yang kuat dan berpengaruh di Champa yang sangat membantu dalam perkembangan ekonomi mereka, termasuklah bandar Amaravati, Vijaya, Kautara, dan Panduranga. Perkembangan dalam aspek seni bina pula dapat dilihat melalui seni bina Wat mereka yang dipercayai sebagai salah satu struktur seni bina tertua di dunia. Sebagai contoh ialah seni bina bangunan di atas kompleks Candi Maison dengan bilangannya yang meningkat kepada 70 bangunan menjelang abad ke-14. Pembinaan bangunan ini menyebabkan kerajaan Champa dianggap sebagai kerajaan paling kaya dalam seluruh sejarah Amaravati, baik dari segi komersial maupun politik pada abad ke-9 hingga abad ke-12. Dalam tempoh masa ini, kerajaan Champa telah menubuhkan tempat perlindungan Dong Duong bersama-sama dengan tempat perlindungan Maison. Kekayaan dinasti Dong Duong kemudian telah membuka jalan ke kemunculan gaya seni yang hebat dalam sejarah seni Champa yang dikenali sebagai gaya seni Dong Duong. Dari aspek keagamaan pula,
Champa pada awalnya mengamalkan kepercayaan Hindu dan Buddha. Pada abad ke-8, pedagang India dari Karli dan Tamil Nadu telah membawa pengaruh agama Islam ke Champa melalui hubungan perdagangan mereka. Pengaruh Islam tersebar dengan pantas dalam kalangan Cham sehinggalah pada abad ke-11 apabila Islam menjadi agama negara apabila beberapa ahli keluarga diraja memeluk Islam. Dari aspek kebudayaan pula, budaya Champa dinyatakan merupakan sebuah budaya yang indah atau tamadun yang canggih dari segi estetika yang telah lama lenyap. Sebagai contoh kebudayaan mereka ialah tarian Aspara yang pernah dikenali sebagai tarian Siva dan pernah menjadi perwakilan budaya populer orang Cham di Amerika dan di tempat lain. Tarian ini telah dipopulerkan oleh artis Vietnam bernama Dang Hung pada tahun 1990 yang diilhamkan oleh tarian rakyat Cham modern dan figura tarian lain yang dilihat pada relief antik dan arca purba. Akhir sekali ialah faktor luar. Faktor luar yang menyumbang kepada perkembangan kerajaan Champa termasuklah hubungan rapat dengan kerajaan-kerajaan lain yang wujud pada ketika itu. Sebagai contoh, Kerajaan Champa dan Kerajaan Sriwijaya telah membina kerjasama pada abad ke-7 dan bekerjasama untuk melindungi antara satu sama lain daripada pelbagai ancaman seperti ancaman Lanun yang menyerang pusat Champa. Selain itu, Champa juga membina kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Jawa. Dikatakan bahwa semasa Jaya Simhavarman III bertanggung jawab terhadap kerajaan Champa, ia telah memainkan peranan dalam menghalang Mongol daripada mengambil alih Pulau Jawa. Awal kerjasama ini bermula apabila Simhawarman dan Puteri Tapasi, yaitu puteri kepada Raja Kartanegara Singhasari, telah mengurniakan seorang putera. Kemerosotan kerajaan Champa dapat dikaitkan dengan faktor dalaman, yaitu faktor yang timbul dari dalam kerajaan itu sendiri, dan faktor luaran. Dari segi faktor dalaman, kejatuhan kerajaan Champa adalah disebabkan oleh sistem pemerintahan yang lemah, di mana sistem pentadbiran kerajaan tidak stabil disebabkan oleh perebutan takhta pada tahun 1081 dan tahun 1086 Masehi. Pada tahun 1081 hingga tahun 1086 Masehi, berlaku isu perebutan kuasa antara Raja Jaya Indrawarman II dan bapa saudaranya Uttaraphang. Raja Jaya Indrawarman II berjaya mendapatkan takhta tersebut. Namun, isu tersebut telah menyebabkan keadaan yang huru-hara dan telah mengakibatkan berlakunya pemberontakan di Champa. Faktor luaran yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Champa pula ialah serangan daripada luar seperti Dai Viet, orang Jawa dan orang Khmer. Sebenarnya, sejak awal lagi Champa telah menghadapi serangan-serangan luar. Champa pernah diserang oleh orang Jawa pada tahun 773 Masehi sehingga mengakibatkan kemusnahan berhala Ponagar di Natrang. Seterusnya, Champa sentiasa menghadapi konflik politik dengan kerajaan Dai Viet, Vietnam disebabkan oleh tindakan kerajaan Champa yang merebut wilayah-wilayah Hieu, Hoang Binh, dan Hoang Tri di utara Dai Viet pada tahun 708 Masehi. Hal ini menyebabkan Dai Viet memulakan serangan untuk merampas kembali wilayah mereka daripada Champa 7 tahun selepas kematian Raja Chebonga. Pelancaran perang Dai Viet ke atas Champa telah menyebabkan wilayah Champa yaitu Wijaya jatuh ke tangan Dai Viet. Bukan itu sahaja, konflik yang berlaku dalam kerajaan Dai Viet yaitu permusuhan antara keluarga Nguyen dan keluarga Trinh pada abad ke-17 juga menyebabkan proses memvietnamkan orang Champa berlaku dengan lebih cepat. Keadaan bertambah teruk apabila tercetusnya perang saudara antara Tay Son dengan Nguyen pada tahun 1771 hingga tahun 1801 Masehi, kerana perang saudara ini telah mengecilkan lagi kerajaan Champa. Perang saudara ini juga telah membawa kepada penderitaan orang-orang Champa. Orang Vietnam tidak lagi peduli dengan kewujudan kerajaan Champa.
malah kedua pihak yang berperang masuk ke wilayah Champa untuk berperang dan mendudukinya. Orang Champa juga disuruh untuk membayar cukai dalam bentuk barangan bagi memenuhi keperluan orang Vietnam. Setelah perang tamat pada tahun 1801 Masihi, Nguyen An telah menaklukki Champa dan menggelar dirinya Raja Gialong. Raja Gialong mengiktiraf semula kedaulatan Panduranga sebagai wilayah Champa dan melantik Po Sau Nung Chan yang berbangsa Cham sebagai pemerintah Panduranga. Namun, wilayah Panduranga tidak bertahan lama setelah kematian Raja Gialong, yaitu semasa pemerintahan anaknya, yaitu Raja Min Men, kerana pada tahun 1832 Masihi, Kerajaan Dai Viet telah menyerang Panduranga dan berjaya menamatkan pemerintahannya. Dengan kekalahan Kerajaan Champa pada peperangan ini, maka lenyaplah sebuah kerajaan yang pernah menjadi kuasa besar dan masyhur pada suatu ketika dahulu daripada peta dunia sehingga kini. Kehancuran Kerajaan Champa menyebabkan orang-orang Cham melarikan diri daripada wilayah mereka seperti di Kemboja, Indonesia, Malaysia, Brunei dan Amerika Syarikat.